Bismillah, Bismillah, tes, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala alaihi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah fi akhir kalamih wajabat lahul jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sadaqallahul aliyul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Esok dah start PKP ya, no? Kira tak ada kuliah apa? Tak ada. Kira saya penutup lah musim ni. Ada? Boleh, no? Sebab hari tu dengar kata dari 9 je kata boleh. Perak boleh kah? Cantik. Pak Yuntang je lah. Pak Yuntang ni ramai wali Allah. Berkat. Baik, pertama dan paling utama kita betulkan dulu niat kita lah duduk dalam majlis ni untuk sukakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, kita niat untuk tunggu solat Isyak, sebab dalam hadis ada menyebutkan siapa yang menunggu solat dia mendapat pahala solat. Intizaru solah ka solah. Siapa yang menunggu solat dia mendapat pahala solat. Jadi kita niat tunggu solat Isyak, kita dapat pahala Isyak berterusan sampai masuk waktu dia. Kita baca doa sikit sebelum kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, hari itu dalam kuliah pengenalan saya ada cerita tentang kepentingan ilmu fardu ain. Yang mana ilmu fardu ain tu dia pecah kepada 3 sahaja, iaitu ilmu fiqh, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Berdasarkan dalil dalam hadis yang disebut sebagai hadis Jibril. Sebab dalam hadis tu Jibril alaihi salam datang menyamak sebagai satu orang laki-laki. Dia tanya kepada Nabi 4 soalan, 5 soalan lah sepatutnya, tapi satu Nabi tak jawab. Ada 5 soalan. Dia tanya, dia kata, akhbirni anil iman. Apa tu iman? Akhbirni anil Islam. Islam tu apa? Akhbirni anil ihsan. Ihsan tu apa? Dia tanya iman, Islam, ihsan. Kemudian Nabi dah jawab semua. Dia tanya pula, mata as-sa'ah, bila berlakunya hari kiamat. Nabi tak jawab yang tu. Nabi SAW, malaikat pun cakap, akhbirni alamatuha. Kalau tak mau beritahu bila berlaku kiamat, habaq mai apa tanda-tanda kiamat. Jadi 5 soalan yang ditanya, 3 dijawab oleh Nabi SAW, dan yang keempat pun dijawab oleh Nabi, yang kelima pun dijawab oleh Nabi SAW, yang keempat Nabi SAW tak jawab. Sebab tak ada siapa yang tahu bila berlakunya kiamat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama mengambil 3 ilmu yang pertama tadi tu sebagai ilmu fardu ain. Sebab disebutkan dalam hadis, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu. Fardu ni makna dia, kalau tak buat berdosa, buat dapat pahala. Fardu, wajib. Kalau mati dalam keadaan tak tahu ilmu-ilmu ni, maka dia berdosa. Bila berdosa, maka terkena atasnya azab. Macam tu, fardu. Jadi Nabi bagi tahu, menuntut ilmu fardu bagi setiap muslim. Cuma masalah dia, ilmu ni terlampau luas. Takkan kita nak kena belajar semua ilmu baru terlepas daripada kefarduan tu. Macam mana dengan ilmu-ilmu yang bukan daripada ilmu agama? Ilmu sains, matematik, engineering, mekanik, elektronik, elektrik, tu macam mana? Ilmu juga.
Adakah termasuk? Jadi para ulama bagi tahu tidak termasuk. Yang termasuk di dalam faridatun ala kulli muslim tadi ini hanya 3 sahaja, iaitu ilmu fiqh, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ilmu fiqh ni yang membincangkan 5 rukun Islam, apa kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji, cerita tentang sah batal ibadah kita, wajib harus apa semua, kan? Nak cerita pasal najis, cerita pasal ayat macam najis tadi, mughalazah, mutawasitah, mukhafafah, ayat ada ayat mutanajis, ayat mutlak. Tu semua ilmu fiqh kita panggil. Tentang solat jemaah, kalau imam imam bangun ketika tahiyat awal, imam terlupa, dia terus bangun, apa makmum kena buat? Kalau imam terlupa bacaan, apa makmum kena baca? Kalau imam ni tertambah rakaat, apa makmum kena buat? Itu semua perbahasan fiqh kita kata. Dia melibatkan solat melibatkan rukun Islam, dan itu adalah ilmu fiqh. Manakala yang kedua ilmu akidah yang berkaitan dengan kepercayaan kita kepada rukun iman yang 6 tadi itu. Beriman pada Allah, Rasul, malaikat, kitab, qada qadar, hari kiamat. Jadi apa saja yang berkaitan dengan percaya dalam hati, dia tak ada kelakuan, dia tak ada perbuatan, dia percaya saja. Kalau fiqh dia berkait dengan kita punya perbuatan. Kalau semayang pakai niat saja tak boleh lah. Kalau puasa pakai niat saja tak boleh lah. Sebab dia fiqh ni melibatkan perbuatan. Dia mesti ada perbuatan dia. Haji ada perbuatan dia, zakat ada perbuatan dia, puasa ada perbuatan dia, semayang ada perbuatan dia. Benda hak berkait dengan hati ni, dia kategori yang kedua, iaitu kategori akidah. Dia cerita tentang Allah, Rasul, malaikat apa semua ni. Dan yang ketiga, iaitulah ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, ihsan, yang berkaitan dengan penyucian hati kita. Kita kena belajar apa tu mazmumah, apa tu mahmudah, apa tu riak, takabur, sum'ah. Semua penyakit-penyakit hati kita kena belajar supaya kita dapat elakkan diri kita daripada terkena penyakit tersebut yang akan merosakkan pahala-pahala amalan kita. Yang menyebabkan sah batal amalan kita tu ilmu fiqh. Kalau kita nak tahu semayang kita sah tak sah, kena tengok pada ilmu fiqh. Cukup tak rukun 13 tu? Cukup tak syarat sah solat? Kita punya tempat suci, tempat sujud kita suci, baju kita suci, badan kita suci. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Tengok semua syarat okey, semua lulus, semua A, semayang dia sah. Tapi dapat pahala tak dapat pahala, tidak bergantung kepada ilmu fiqh, tapi bergantung kepada ilmu tasawuf. Ada orang semayang sah semua tapi tak dapat pahala. Pasal apa? Tasawuf dia tak amalkan. Dalam tasawuf itulah dia mengajarkan kita ikhlas, mengajarkan kita jangan riak, mengajarkan kita jangan takabur, mengajarkan kita jangan ada ananiyat. Ananiyat ni rasa keakuan. Aku. Akulah yang hebat, akulah yang soleh, akulah yang paling baik sekali. Aku rajin beribadah, aku tu semua ilmu tasawuf kita akan belajar cara bersihkan. Daripada situlah sah batal pahala kita. Iaitu dalam ilmu tasawuf. Jadi kitab yang kita nak bawa di surau ni ialah kitab Imam Habib Abdullah Al-Haddad, yang dialih bahasa oleh Syed Ahmad Sumaid. Kitab lama tahun 80-an punya kitab ni diterjemahkan ke bahasa Melayu. Dia punya tajuk dia peringatan tentang umur insan. Peringatan tentang umur insan. Dia kitab Jawi tapi dah dirumikan. Nanti kita akan habaklah kitab yang mana boleh beli secara online. Sebab tak banyak kedai buku yang jual dah. Kebanyakan yang jual online. Sebab ni cetakan lama. Walaupun dia lama tapi dia biasalah. Dia yang lama ni old is gold lah orang kata. Kan? Tua ni lah yang bernilai. Sebab itulah kitab-kitab yang berkat ni adalah kitab yang lama-lama. Kalau zaman law ni orang tulis buku, kitab pun semua banyak. Dengan macam-macam title dah. Macam-macam kelulusan dah daripada luar negara, dalam negara. Tapi cetakan dia 2016, 17, 18. Bertahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, betul sengap dah buku tu. Sengap macam tu saja. Tapi cuba tengok tulisan-tulisan para ulama daripada tahun 600, tahun 500, tahun 400 digunakan sampai ke hari ini. Kalau cetakan ikut tahun tu, kalau buku-buku moden ni,
10 kali cetak makna kata 10 tahun lah. Edisi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sampai 2020 maknanya 10 tahun. Setiap tahun cetak baru. 10 tahun je. Kan banggalah, terjual berapa juta unit. Bangga. Tapi ulama kita, contoh Imam An-Nawawi, hadis 40 dia. Tahun 600 sampailah 1400. Berapa ratus tahun punya cetakan tu. Duk ulang-ulang cetak, dan bukan saja di Arab, tapi di seluruh dunia, di setiap pelosok dunia. Nak Abang Mai kata kitab-kitab yang lama ni dia cukup berharga, cukup berkat. Jadi kita pun nak tumpang keberkatan tu, sebab keberkatan ni diperlihatkan oleh Allah melalui banyaknya manfaat daripada kitab tersebut. Bila ditanya apa makna barakah, barakah ni ustaz saya kata dia punya sebab dia sikit, dia punya manfaat dia banyak. Sebab dia sikit, manfaat dia banyak. Macam Imam An-Nawawi sendiri, hidup dia sangat berkat tuan. Umur dia 40 lebih ya. Dia meninggal awal, kahwin pun tak dan. Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi umurnya sangat berkat, dia tulis punyalah banyak kitab. Karya dia yang paling agung sekali kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab tuan-tuan, ada 23 jilid. Kalau orang buat PhD tu, satu jilid tu, satu PhD. Imam Nawawi ada 23 jilid, 23 PhD tuan-tuan. Kita ada satu PhD pun jadi doktor dah. Jadi doktor falsafah. Ni 23. Siapa nak challenge? Dalam masa umur 40-an. Cuba kira tengok. Lain lah kalau macam kita, biasa orang habis PhD umur 30-an, dekat-dekat 40 tu, baru dapat satu. Baru dapat satu. Ni 40-an ni, 40-an meninggal, boleh buat kitab 23 jilid, tak termasuk kitab-kitab yang lain. Ada banyak lagi syarah kepada Sahih Muslim, kitab apa, kitab-kitab dalam bidang tasawuf, kitab dalam bidang Quran. Banyak kitab Imam An-Nawawi. Dia sangat, orang kata, mabuk dengan ilmu. Mabuk ni, mabuk. Mabuk terus. Pasal ulama-ulama menggunakan perkataan mabuk. Nak Abang Mai kata dia tak fikir benda lain dah. Dia kira ilmu saja. Siang dan malam dia berkhidmat untuk ilmu. Jadi hidup dia barakah, maka kita tumpang barakah ulama-ulama yang Allah zahirkan barakah pada mereka. Umur dia pendek, tapi manfaat yang dia bagi pada umat cukup banyak. Digunakan kitab dia selama 7 ke 800 tahun. Jadi jelas berkat pada dia, maka kita banyak menggunakan kitab-kitab daripada dia untuk tumpang berkat tu mai pada kita juga. Baik. Jadi kitab peringatan tentang umur insan ni tuan-tuan, dia adalah kitab yang berkaitan dengan akidah ni, kitab fardu ain lah ni. Fardu ain lah. Pasal tadi kita cerita ada 3, fiqh, akidah, tasawuf. Yang ni bab akidah. Tapi akidah bukan bab apa yang pertama, yang kedua. Yang pertama beriman pada Allah, kedua beriman pada Rasul, ketiga beriman kepada malaikat, keempat beriman pada kitab, kelima beriman kepada hari kiamat. Kitab ni menceritakan tentang perjalanan hari kiamat kita. Dia cerita daripada mula-mula kita meninggal, macam mana sakaratul maut apa semua, masuk dalam kubur, apa jadi dalam kubur, dibangkitkan daripada kubur, dikumpulkan di mahsyar, sampai masuk syurga atau neraka Allah. Akan dibahaskan dalam kitab ini. Pasal kita mengaji akidah ni, mungkin dah banyak kali. Banyak dah ustaz yang mengajar sifat 20, kan? Mengajar apa sifat bagi Allah, sifat bagi nabi-nabi. Tapi berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat, iaitu beriman selepas hari kematian kita, yang tu masih nampak kurang lah. Kurang, bukan tak ada, kurang. Jadi kita nak penuhkan kekurangan tersebut dengan membahaskan kitab yang sangat-sangat cantik bagi saya. Kitab dia tak tebal sangat, nipis saja. Baik, jadi kita boleh mulalah. Saya buka dia punya kandungan dia. Kalau kita tengok kandungan dia, yang pertama sekali, Risalah Sabilul Iddikar wal I'tibar. Pengenalan daripada kitab, daripada penulis umur manusia. Dia cerita tentang umur daripada lahir, lepas tu mati, lepas tu dikuburkan, dibangkitkan, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka. Dia cerita pasal umur je. Sebab tu tajuk dia peringatan tentang umur insan. Sebab umur kita ni dia bukan berakhir sampai kita mati saja. Bila kita bangkit daripada kematian, tu pun umur juga. Umur kita ni berterusan sampai kita masuk syurga. Apa yang berlaku pada setiap fasa umur kita? Sebelum kita lahir, umur kita tu pada alam yang disebut alam arwah.
Manusia ni dia akan masuk dalam beberapa alam lah. Yang pertama sekali, yang paling pertama, paling awal-awal sekali alam kita dinamakan sebagai alam arwah. Alam arwah ni, kita orang Melayu ni kalau sebut arwah ni maksud dia mati. Arwah dah dia tu. Arwah tu orang umum, orang di Malaysia ni, tanah Melayu ni, dia sebut orang mati lah arwah. Sebenarnya arwah ni daripada perkataan ruh. Ruh lah, bahasa Arab ruh. Bila banyak ruh, jamak, perkataan jamak kepada ruh, atau orang putih kata plural kepada ruh, ialah arwah. Banyak-banyak ruh kita sebut arwah. Dan arwah ni dia ada alam dia. Sebelum kita dihantar ke bumi, dihantar ke dalam perut mak kita duduk di alam arwah. Di alam arwah tu kita semua diciptakan sekali, tuan-tuan. Diciptakan sekali. Jadi manusia ni hakikat dia semua sama umur. Saya sama umur dengan pakcik yang umur 70, 80. Umur saya 31. Kalau jumpa dengan pakcik umur 80, hakikat dia umur kami sama. Sebab kami sama-sama diciptakan di alam arwah pada waktu yang sama. Seketui semua diciptakan sekali. Dan ketika dalam alam arwah inilah ada nabi-nabi, ada rasul, ada Fir'aun, semua ada dalam tu. Dan ketika itu diminta persaksian daripada Allah. Dalam Quran Allah tanya, Allah beritahu dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang alam arwah. Allah bertanya kepada arwah apabila diciptakan. Allah ciptakan roh-roh, lepas tu Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu semua? Allah tanya kepada roh-roh semua. Maka roh-roh jawab, bala syahidna, bahkan kami bersaksi. Jadi tuan-tuan, saya, tuan-tuan semua manusia, yang kata manusia ni pernah menyaksikan Allah. Pernah menyaksikan Allah. Sebab dalam Quran bagi tahu, bala syahidna, kami menyaksikan bahawa engkaulah Tuhan kami. Sebab tu bila kita masuk Islam, kita ucap syahadah. Syahadah tu maksud dia saksi. Saksi tu apa? Mata tengok, melihat. Masa saya kecil-kecil dulu saya pelik. Pasal apa? Kita belajar fardu ain dengan ustazah masa kecil-kecil dulu. Ustazah duk ajak pasal kalimah syahadah. Apa terjemahan asyhadu an la ilaha illallah? Dia kata terjemahan dia, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Masalahnya dua-dua ni saya tak nampak. Tapi dalam perkataan kita kata menyaksikan, melihat Allah, melihat Rasul. Melihat Allah sebagai Tuhan, melihat Rasul sebagai Nabi. Melihat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Lah ni bila masa kita tengok, tak tengok pun. Tak menyaksikan pun. Tapi kenapa apabila nak masuk Islam, kita kena ucap pengakuan yang kita menyaksikan Nabi, Allah dan Rasul ni. Jadi bila saya pun tak tanya lah masa tu duduk kecil, duduk terfikir kenapa kena pakai saksi melihat tak tengok apa pun. Jadi kita pun pening. Masa saya pergi mengaji agama, pergi ke Afrika sana, masa kelas tafsir, masuk ayat ni, ayat yang tadi itu. Alastu bi rabbikum, bala syahidna, dan ustaz kami menerangkan bahawa ketika itulah kita semua telah menyaksikan Allah dan telah menyaksikan Rasul. Sebab kita hidup satu alam arwah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak ingat je lah. Bila kita mai ke bumi, masuk dalam perut mak kita, memori kita dihapuskan, tuan-tuan. Jadi kita tak ingat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ingat macam mana Allah Subhanahu wa taala. Tapi pernah tengok tak? Pernah. Pernah menyaksikan? Pernah. Apa bukti dia? Ayat Quran tadi tu. Sebab itulah bila kita mai ke bumi, dihapuskan memori kita, dan kalau kita lahir daripada perut orang Islam, beruntung. Beruntunglah sebab automatik Islam. Tapi kalau yang keluar dalam keadaan tak Islam, maka dia sudah orang kata, dia punya persaksian dia tu telah terbatal, dan bila dia masuk Islam, dia kena mengucap semula persaksian dia yang dia benar pernah melihat Allah satu masa dulu. Daripada situlah munculnya asyhadu tadi tu, aku bersaksi. Dia mengakui semula. Sebab dalam Quran, masa tu kita dah saksi dah, kita dah mengaku dah penyaksian kita kepada Allah. Di alam arwah ni, cerita alam arwah. Jadi kita dengan Nabi, dengan semua orang atuk-atuk kita, semua sama umur.
Sebab tu jugalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ketua kepada para rasul dan para nabi. Sedangkan ketua mai kemudian, tak pelik kah? Nabi-nabi semua mai awal, meninggal habis, lepas tu ketua mai last sekali. Macam mana ketua boleh mai sekali? Dia pimpin siapa? Ketua kena pimpin orang yang duk ada. Kan? Tapi tiba-tiba dilantik sebagai ketua kepada para nabi-nabi yang mana nabi-nabi semua dah meninggal. Kan? Jadi kita pun jadi macam confused. Ketua tapi last sekali, paling bongsu, paling muda, paling last. Kan? Sepatutnya Nabi Adam lah jadi ketua. Tapi kenapa Nabi Muhammad SAW yang jadi ketua? Sebab lantikan ketua itu bukan di bumi, tuan-tuan. Bukan di alam dunia, bukan di alam musyahadah, dia panggil alam musyahadah. Bukan alam dunia yang kita celik mata kuek rayau-rayau apa daripada perut keluar perut mak kita ni. Bukan dilantik ketika itu, tetapi perlantikan Sayyidul Mursalin, perlantikan Sayyidul Anbiya, ketua kepada para nabi dan rasul, ialah ketika alam arwah. Ketika semua nabi-nabi itu ada, Nabi Muhammad SAW satu ruh yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ketua kepada semua. Berapa lama, berapa tahun kita duduk alam arwah? Tidak tahu. Bila ditanya tentang tu kepada Nabi, Allah SWT bagi firman apa dalam Quran, apa ilmu kamu tentang roh ni sangat sedikit. Cerita tentang roh ni sangat sedikit. Tapi apa yang ada, ulama kumpul dan cerita. Apa yang ada, ulama kumpul dan cerita, dan kita pun boleh tahu sikit-sikit cerita dia. Berapa lama mungkin kita duduk beribu tahun kita pun tak tahu di alam arwah ni. Ketika itu Nabi SAW menjadi pemimpin kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Kepada kita semua. Dalam satu hadis ada disebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Sesiapa, Nabi SAW bagi tahu, sesiapa, mafhum dia lah, yang melihat aku di dalam mimpinya, faqad ra'ani, dia melihat aku dengan pandangan haqqan, yang benar. Makna kata kalau kita melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka kita melihat Nabi secara benar. Tak boleh syaitan ke, jin ke, apa-apa makhluk ke, kita punya pemikiran psikologi ke, nak membentuk diri Nabi SAW dalam mimpi kita. Kalau kita mimpi jumpa Nabi, itu memang Nabi. Saya tanya ustaz saya, macam mana nak kenal? Kita tak biasa jumpa Nabi. Macam mana kita nak tahu tu Nabi? Kok lah ada jin main menyamak, pakai jubah, pakai serban, bawa tasbih besar apa semua, masuk dalam mimpi kita. Dia kata dia Nabi. Pasal Nabi dalam hadis bagi tahu tak boleh menyerupai Nabi. Menyerupai wajah Nabi, badan Nabi apa semua. Macam mana kita nak tahu itu Nabi? Pasal kita tak pernah tengok Nabi. Kalau dia menyerupai orang lain, dia menyerupai Abu Jahal ke, pakai jubah serban apa semua, masuk dalam mimpi kita, mengaku Nabi, macam mana kita nak beza? Kan? Macam tak selesai masalah tu. Kan? Betul lah mimpi Nabi. Tapi macam mana kita nak tahu tu Nabi? Kita tak pernah tengok Nabi. Maka ustaz saya pun mensyarahkan hadis tersebut ketika dalam kelas pengajian hadis kami. Dia menyatakan bahawa setiap roh, setiap insan, setiap roh, setiap manusia pernah melihat Nabi SAW. Kita semua pernah melihat Nabi SAW. Di mana? Di alam arwah. Jadi bila kita bermimpi jumpa Nabi SAW, automatik kita tahu tu Nabi. Sopa macam kita jumpa mak kita dalam mimpi, tahu dah tu mak kita. Kita jumpa pak kita dalam mimpi, tahu dah tu pak kita. Dan kita bila kita jumpa Nabi SAW dalam mimpi kita, kita tahu dah ini Nabi Muhammad SAW. Sebab mimpi ini alam ruh, alam yang mana ruh yang melihat ruh Nabi SAW, dan mereka saling mengenal. Tak perlu Nabi nak mengaku akulah Rasulullah, akulah Nabi Muhammad, tak. Terus dia kenal inilah Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang biasa bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, dia automatik dia kenal. Tak payah ada siapa apa kenal. Ataupun dia tak perlu memperkenalkan diri dia. Automatik kenal. Sebab itulah Nabi bagi tahu, faqad ra'ani haqqan, dia melihat aku secara haqq, secara benar, secara betul-betul diri aku. Dan mimpi Nabi ini bukan tanda, tidak semestinya tanda seseorang tu soleh ke, special ke apa, tak. Mimpi Nabi ini rezeki. Macam ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang menega laku, ada orang menega tak laku. Semua bergantung pada rezeki. Mimpi Nabi pun rezeki. Dia bukan tanda, oh dia ni mesti semayang kuat ni sebab tu jumpa Nabi. Tak. Ada ramai orang-orang fasik. Orang-orang fasik, ahli maksiat. Dia buat maksiat siang malam, minum arak apa semua ni. Tapi mimpi jumpa Nabi.
Mimpi benar itu ulama bagi tahu harus berlaku kepada semua orang, termasuk orang kafir. Orang kafir pun boleh mendapat mimpi yang benar. Boleh dapat mimpi Nabi. Mimpi jumpa Nabi ni orang kafir pun boleh. Jadi kita kalau jumpa mimpi Nabi tu tak usah doa dan rasa specialnya aku ni, mesti aku ni sebab banyak zikir ni. Dah, tak usah duk perasan. Hak tu semua tipu daripada setan. Setan saja dia tahu kita jumpa mimpi Nabi, duk bisik kat telinga kita, hang special dah lah ni. Bagus dah, tak sama dah makam hang dengan orang lain. Hang jumpa Nabi, depa tak bisa jumpa Nabi. Tak usah duk kena tipu macam tu nah. Orang kafir pun boleh mimpi jumpa Nabi SAW ataupun nabi-nabi yang lain. Apa dalil dia? Dalil dia dalam Al-Quran menyebutkan Fir'aun bertemu Nabi Musa AS dalam mimpi dia. Nabi Musa tu Nabi lah. Fir'aun tu siapa? Orang kapiak mengaku Tuhan tu. Paling kapiak teruk, laknat punya ni. Yang bukan kapiak biasa-biasa, kapiak dia ada kapiak yang harbi. Kan? Ada kapiak yang memang betul-betul jahat kepada orang Islam. Ada orang kafir yang baik, yang zimmi. Yang baik dengan orang Islam, dia buat perjanjian, muamalat jual ikan, ayam dengan kita apa semua, tak ada berkali, tak ada apa. Ini Fir'aun ni kapiak harbi punya. Dia memang kira jumpa orang beriman ni nak bunuh ya, tapi dia dikurniakan mimpi jumpa Nabi. Jumpa Nabi Musa AS yang menyebabkan dia takut. Kerana dalam mimpi tersebut menyatakan bahawa Nabi Musa ni bila besar nanti akan hancurkan kerajaan dia. Tu yang dia bunuh habis apa nama baby lelaki di Mesir ketika itu, kerana begitu rasa realnya mimpi dia bila bertemu dengan Nabi Musa AS dalam mimpi. Jadi kalau ada orang rasa dia special mimpi jumpa Nabi, abang kat dia Fir'aun pun mimpi jumpa Nabi ke? Kan? Abang dia lagu tu. Kan, supaya tak ada ruang setan nak main kacau hati dia. Setan nak main kat, oi hang special. Daripada situ pasal pelik-pelik tuan-tuan. Ada orang buat macam-macam ajaran sesat atas alasan mimpi jumpa Nabi. Bukan tak ada, ramai. Dia mengaku Imam Mahdi, dia mengaku Nabi Isa, dia mengaku jadi syekh ni, syekh itu apa semua. Alasan dia apa? Saya mimpi jumpa Nabi. Kita nak mendustakan dia tak boleh. Sebab dalam hadis Nabi dah bagi tahu siapa-siapa pun boleh mimpi, dan siapa yang mimpi dia benar, dan dia akan bertanggungjawab atas perkataan dia. Dia akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti atas dakwaan dia mimpi jumpa Nabi ataupun tidak. Tapi kita nak mendustakan tak boleh. Kok betul-betul dia mimpi jumpa Nabi, sebab benda tu berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Jadi kita kena faham betul-betul berkaitan dengan mimpi jumpa Nabi SAW. Baik. Jadi berkaitan dengan umur tadi tu, kita akan pergi alam arwah, lepas tu baru kita masuk alam rahim. Alam rahim, alam perut ibu kita, 8 bulan, 9 bulan, ataupun 10 bulan, 12 bulan, ikut dia punya masa dia. Kemudian keluar daripada perut ibu, dia masuk ke alam dunia. Alam dunia. Dunia maksud dia rendah. Lawan dia a'la. A'la tinggi. Syurga disebut illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Dalam kitab dalam Al-Quran banyak menyebut Al-Quran sebagai illiyin. A'la, tempat yang paling tinggi. Dan tempat yang kita duduk ni disebut sebagai dunia. Daripada apa orang kata maksud dia paling rendah. Paling rendah. Jadi kita daripada alam arwah dimasukkan ke dalam alam rahim, dimasukkan ke dalam alam dunia yang paling rendah sekali, dan kita akan mati, kemudian akan dibawa ke alam yang lebih tinggi selepas kita mati. Alam yang paling rendah setakat ni ialah dunia. Tapi ada alam yang lebih rendah lagi selepas ini, iaitulah neraka. Neraka akan ada di bawah dan syurga akan ada di atas. Neraka di bawah, syurga di atas. Jadi siapa yang dunia ni duduk di tengah-tengah. Kalau kata dia penentu segala kebaikan kita, keburukan kita akan dinilai di atas dunia ni nanti. Tengok dia pergi mana. Kalau dalam Quran sebut ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, akan dipisahkan macam tu. Dia tak ada geng tengah-tengah, tak ada. Sama ada dia masuk geng kanan ke geng kiri ke. Geng kanan makna dia kebaikan dia melebihi dia punya keburukan dia. Tapi geng kiri keburukan dia lebih banyak daripada kebaikan dia. Kalau nak kata orang yang orang kata suci, orang yang tak buat dosa saja boleh masuk syurga ni, tak. Bukan orang yang tak buat dosa.
Sebenarnya semua manusia buat dosa. Dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabuna. Dalam hadis ada menyebutkan setiap anak-anak Adam ini, mereka itu pasti akan melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawwabuna. Dan pelaku dosa yang paling terbaik, pendosa yang terbaik, pendosa pun ada anugerah tuan. Kan? Ada anugerah. Bukan penyanyi je. Pelakon terbaik, penyanyi terbaik. Ada pendosa yang terbaik. Pendosa yang terbaik, tawwabuna, yang dia itu bertaubat kepada Allah. Jadi kita semua ni pendosa. Tapi yang masuk syurga siapa? Kalau dah kata syurga ni untuk orang yang tak buat dosa, tak ada siapa lah masuk syurga. Semua buat dosa. Habis itu syurga untuk siapa? Syurga untuk tawwabuna, untuk mereka yang bertaubat. Sebab itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk bertaubat setiap hari. Nabi SAW sendiri minta ampun daripada Allah satu hari 70 kali. Nabi SAW tak ada dosa, tak ada apa. Maksum, tak ada dosa, tak ada apa. Tapi Nabi minta ampun daripada Allah satu hari 70 kali. Sebab Nabi nak ajak kepada kita. Nabi nak abang kata pada kita, aku ni Nabi, confirm dah syurga, wajib dah syurga, syurga tertinggi untuk aku, tapi aku tetap minta ampun kepada Allah. Apatah lagi hampa semua yang memang banyak dosa, minta lebih banyak ampun daripada Allah. Lebih kurang macam itulah mesej dia. Lebih kurang macam itulah mesej dia nak abang mai kat kita. Jadi kita ada tak bertaubat 70 kali satu hari? Nah, ulama kata kalau Nabi buat 70, kita kena buat 100. Bertaubat, minta ampun pada Allah. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh duduk saat istighfar pada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Muhasabah balik yang semalam. Semalam punya cerita. Semalam ada pergi duduk dekat warung, ada sembang pasal satu orang mengumpat dia. Minta ampun pada Allah. Minta ampun pada tuan badan. Minta ampun pada siapa yang kita buat salah. Itu muhasabah setiap hari. Sebab setiap hari ada risiko kematian, tuan-tuan. Setiap hari ada risiko kematian. Ada orang mati masa tidur. Ada orang mati masa nak bekerja. Ada orang mati ketika bekerja. Ada orang mati ketika balik pada kerja. Ada orang mati balik kerja, makan, tersekat tulang ikan, mati juga. Jadi siapa-siapa bila-bila masa akan mati, sebab tu taubat mesti tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Sebab syurga itu bukan untuk orang yang tak ada dosa, tapi orang yang sempat bertaubat daripada segala dosa dia. Lepas daripada apa tadi? Alam musyahadah, lepas tu barulah alam barzakh. Alam dunia, lepas alam dunia alam barzakh. Masuk dalam kubur alam barzakh, lepas tu bangkit. Lepas tu barulah alam mahsyar, alam akhirat, dan terakhir sekali barulah syurga dan neraka. Baik. Kalau kita tengok dalam kitab ni, saya tengok dia punya kandungan dia dulu. Masa yang umur manusia, keadaan dan pergolakannya, muka surat 15. Umur pertama, penutup umur pertama. Umur pertama saja cerita pasal macam mana kita nak mati. Umur yang kedua, masa dalam umur pertama ni ketika alam arwah. Okey, umur yang kedua, masa dalam kandungan, pergolakan manusia sesudah dilahirkan, tugas kedua ibu bapa terhadap bayi, taklif syar'i bila mencapai umur baligh. Ni semua dia punya tajuk-tajuk dia. Tugas ibu bapa dan para wali terhadap anak yang baligh, pergolakan umur muda dan liku-likunya, pergolakan umur dewasa dan liku-likunya, pergolakan umur tua dan liku-likunya, pendeknya umur umat Islam dan penggantiannya, tumbuhnya rambut putih, pergolakan umur tua bangka dan liku-likunya, sebaik-baik umur yang diberkati Tuhan. Setiap yang hidup mesti mati, sakit menunggu maut, mentalkinkan si pesakit yang akan mati. Salafus soleh sering takut dengan su'ul khatimah, apa yang patut dibuat terhadap orang yang nazak, makruh mencita-citakan kematian. Lepas tu penutup kepada umur yang kedua. Tadi umur yang kedua tu masa kita hidup. Yang tu umur yang kedua. Umur yang pertama di alam arwah tadi tu. Dia akan cerita sikit lah. Lepas tu masuk umur yang kedua ketika kita di dunia. Daripada kita lahir baby tu sampai kita tua, kemudian kita nazak sakaratul maut dan mati. Nah, sampai situ penutup umur yang kedua. Kemudian baru masuk umur yang ketiga. Umur yang ketiga ni ialah alam barzakh. Jasad musnah tapi roh kita kekal. Kelebihan menghantar jenazah, menguburkan mayat dan soalan kubur. Kemudian cerita pasal seksa kubur. Kemudian mayat mendapat faedah daripada doa, sedekah dan bacaan Al-Quran orang yang masih hidup.
Kemudian ziarah kubur. Kemudian haram mengusap kubur dan mengelilinginya. Kemudian dedahan amalan orang hidup kepada orang mati. Kemudian penutup umur yang ketiga tu alam kubur. Habis alam kubur, umur yang ketiga tadi, masuk umur yang keempat. Umur yang keempat ni ialah tentang hari kebangkitan. Tiupan kebangkitan menuju ke bumi mahsyar. Semua amalan lahir berupa di hari mahsyar. Golongan ahli mahsyar, kecemasan di hari mahsyar, persediaan untuk hisab, rahmat Allah terhadap kaum mukminin. Semua amalan akan ditimbang. Memasang titian sirat di muka Jahannam. Jahannam duduk di bawah, titian sirat ada di atas dia. Siapa yang lepas masuk syurga Allah, tak lepas masuk bawah. Menghampiri telaga Haud, syafaat dan makam Al-Mahmud. Ini adalah makam yang tertinggi yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Kemudian menganiaya manusia, berat hukumnya di hari kiamat. Dan penutup kepada umur yang keempat. Masuk umur yang kelima. Umur yang kelima inilah yang terakhir sekali. Stesen yang terakhir sekali, iaitu stesen syurga ataupun neraka. Neraka dan penghuninya. Neraka mempunyai 7 pintu, 7 tingkat bahagian ahli neraka. Syurga dan kurnia Allah kepada ahlinya. Penutup umur yang kelima. Jadi kalau kita khatam kitab ni tuan-tuan, kita khatam seluruh perjalanan hidup kita. Ada 5 dia punya umur ataupun 5 stesen yang kita akan tempuh. Kita dah tempuh yang pertama, iaitu alam arwah, dan kita sekarang berada di umur yang kedua ataupun stesen yang kedua, iaitu di alam dunia. Kemudian alam yang ketiga nanti alam kubur, kemudian alam yang keempat alam mahsyar ataupun alam kebangkitan, dan yang kelima syurga atau neraka. Jadi kalau kita khatam kitab ni tuan-tuan, kita akan dapat tahu episod drama kita ni daripada mula sampai habis. Baik. Ni saya baca dia punya mukadimah sikit-sikit lah. Bicara buku peringatan tentang umur ihsan, karya Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Al-Haddad. Al-Haddad ni maksud dia tukang besi. Orang-orang Arab ni, mereka menisbahkan nama keluarga mereka kepada pekerjaan keluarga mereka. Dulu tuan-tuan, orang kalau bekerja sesuatu, dia akan wariskan kerja dia kepada anak-anak dia. Kalau dia petani, anak dia pun petani. Kalau dia penoreh getah, anak dia pun penoreh getah. Kalau dia tukang kayu, anak dia tukang kayu. Kalau dia tukang besi, anak dia tukang besi. Kalau dia peniaga, anak dia peniaga. Jadi, biasanya mereka akan beri gelaran mengikut pekerjaan masing-masing. Alah macam kita jugalah zaman lah. Cuma zaman lah ni celaru habis kerja. Pak kerja penoreh getah, anak doktor. Ataupun pak doktor, anak penoreh getah. Lain-lain. Dia punya tak sama dah macam dulu. Dulu satu keluarga tu saja. Kalau menega, semua menega. Kalau dia tukang kayu, semua tukang kayu. Kalau dia buat kerih, semua keluarga dia buat kerih. Tapi zaman lah pun, orang gemar menisbahkan seseorang dengan kerja dia. Dia kerja di peladang. Non peladang kan. Pak saya dia nama dia Non Zainal, dia kerja peladang. Orang panggil non peladang. Ada ni man doktor, ni mat mekanik, mengikut pekerjaan. Jadi ketika zaman dulu, bila menisbahkan seseorang pada pekerjaan, memang seluruh keluarga dia akan bekerja benda yang sama. Saya bagi contoh dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin ada menceritakan tentang satu orang laki-laki yang dia berdakwah kepada kaum dia. Laki itu nama dia, kalau kita baca dalam tafsir, dia kena bunuh dengan kaum dia. Kaum dia pijak perut dia sampai mati, tuan. Pijak perut dia sampai dia mati. Sebab tak mau menerima dakwah yang dia bawa. Nama dia Habib An-Najjar. An-Najjar ni maksud dia tukang kayu. Jadi dia keluarga dia tukang kayu. Dia macam Al-Haddad. Al-Haddad daripada perkataan hadid. Hadid tu maksud dia besi. Jadi Al-Haddad ni ialah tukang besi. Ada Al-Tajir. Ada masa saya duduk di Jordan dulu, ada satu orang pakcik ni, nama dia Abu Isa, tak silap saya, Abu Isa Al-Mani, dia kata. Saya duk ingat Al-Mani ni Jerman. Sebab Jerman dalam bahasa Arab Almania. Saya duk rasa dia ni orang Jerman kot lah. Tapi muka Arab. Saya kata tuan daripada Jerman kah? Dah orang Arab lah. Habis tu pun saya buat Al-Mani. Dia kata keluarga dia jual aluminium. Aluminium. Nak kata Al-Haddad tak boleh. Al-Haddad tu besi. Aluminium lain. Aluminium dia nipis lagi. Dia punya keluarga dia nama Al-Mani. Kan?
Tak apa. Jadi itu sikit-sikit lah cerita. Macam ni Abdullah Al-Haddad, sebab keluarga mereka dulu adalah tukang besi. Nak bang dulu kan macam mana? Terus kan? Terus. Terus. Baik. Buku yang ada di tangan anda yang saya bicarakan pada hari ini adalah hasil terjemahan saya sendiri. Yang berbahasa Arab, dia punya nama dia Risalah Sabilil Iddikar wal I'tibar. Itu nama kitab Arab dia, sebab Syekh ni Syekh Arab. Jadi bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, dia bagi nama Peringatan Tentang Umur Insan. Baik, yang saya beri judulnya dalam bahasa kita Peringatan Tentang Umur Insan, karya Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Buku ini telah dicetak buat kali kelima sekarang. Tidak hairan, ni tahun 80-an ni dicetak 5 kali dah. Tidak hairan kalau sampai banyak kali buku ini dicetak. Malah bukunya yang lain berjudul Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Yang tu pun terkenal juga, banyak juga masjid dan surau buat kuliah nah. Nasihat Agama dan Wasiat Iman oleh Syekh Habib Abdullah Al-Haddad ni telah dicetak sampai cetakan ke-11 dalam tulisan Ruminya, cetakan ke-7 dalam tulisan Jawinya. Jarang-jarang manusia mengetahui bahawa kita sebenarnya mempunyai 5 umur yang mana kita tetap akan melaluinya sejak kita wujud di alam insani, yang bergolak dari satu peringkat ke peringkat yang lain. Nah, kita akan ada pergolakan dalam kita punya umur. Nah, bila dia pecah 5, yang pertama tadi alam arwah, yang kedua alam dunia, kita duduk di alam dunia. Dalam alam dunia tu pula, dalam Quran dia pecahkan lagi kepada beberapa bahagian. Dalam Al-Quran ada sebut dia punya ayat dia, i'lamu annal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, kan? La'ibun wa lahwun wa zinatun. Lepas tu siapa ingat ayat tu? Watakathuru fil amwal wal aulad ya. Dia pecah kepada 4. Nah, dalam saya ingat dia punya tafsir, tapi ayat dia saya tak ingat. Ayat dia lebih kurang, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia sekarang ni lah, alam musyahadah ini, Allah bahagikan kepada 4 kumpulan. Yang pertama la'ibun, kemudian lahwun, kemudian zinatun, dan yang keempat takathuru bainahum fil amwal wal aulad. Takathurun fil amwal wal aulad. Baik. Jadi yang pertama sekali la'ib. La'ib ni lu'bah. Maksud dia permainan. Dia ada satu fasa tuan-tuan, umur kita kerja nak main je. Iaitu ketika baby lah. Kan? Kita tengok umur 80 apa semua, dia pernah menjadi baby tuan-tuan. Atuk kita kan, muka redok dah ni, pernah menjadi baby dan pernah main saja kerja dia. Siang malam dia main je kerja dia. Dia la'ibun. Dia kehidupan dunia ni dia tak fikir apa, dia fikir main saja. Itu ialah baby lah, umur setahun, daripada dia lahir sampai umur setahun, 2 tahun macam tu. Lepas tu dia akan masuk ke fasa yang kedua yang Allah sebut sebagai lahwun. Lahwun ni kalau kita nak mudah terjemahan dia dalam bahasa Melayu kita, hiburan. Dia suka berhibur. Yang ni zaman kanak-kanak. Zaman kanak-kanak. Dia dah kurang dah melompat, tapi dia suka kepada hiburan. Masa dia kecil-kecil, dia panjat sana, dia panjat sini. Dia jatuh sana, dia jatuh sini. Sampai umur dia 7-8 tahun tu, dia dah tak panjat-panjat sangat dah. Umur 10 tahun, 11 tahun, tak panjat-panjat sangat dah. Dia tak main terlampau banyak seperti mana kanak-kanak kecil di tadika sana. Masa tu dia dah mula suka kepada hiburan. Dia dah mula suka dengar lagu, main game. Duk main game, main telefon daripada pagi sampai ke malam, main game kong. Tak ada dah lompat-lompat. Sebab dia dah melepasi fasa la'ib yang disebut dalam Al-Quran. Dia masuk kepada fasa lahwun. Kemudian yang ketiga, Allah SWT sebut wazinatuhum. Zinat, zinat, ada ta di belakang, zinat. Ta di belakang, maksud dia perhiasan. Ni dah meningkat remaja. Bila dah meningkat remaja, dia dah tak melompat pelik. Kalau remaja ni melompat 17, 18 dia pergi rumah orang, dia panjat ni, dia panjat tu, dia bagi jatuh ni. Hak tu dia orang kata ni lah, ada masalah lah tu. Ni kan? Biasanya umur 17 ni dia akan duduk sengap. Tapi ketika itu, apa dia punya dunia dia? Dunia dia ialah zinatuhum. Zinat, iaitu perhiasan. Masa tu dia mula suka kepada menghias.
Kalau hak laki tu masa tu lah dia sibuk dengan rambut dia. Duk depan cermin tu lama, dia sikat rambut dia bagi rapat elok. Masa-masa dia laib dengan lahun, masa dia kecil-kecil tak peduli pun. Mak pak dia kena sikat rambut untuk dia. Nak pergi sekolah mak kena sikat. Kalau tak sikat tu, pergi sekolah lagu tu rambut seragum. Tapi hak umur 15 16 ni tak payah habaq kat dia. Dia duduk depan cermin, dia bagi cantik rambut dia, dia buh pomade apa-apa semua. Kalau pergi kat kedai ganti rambut, mak bapak tak payah bawa, dia sendiri pergi. Potong macam ni nah, potong macam tu nah. Dia dah mula suka kepada perhiasan. Yang perempuan-perempuan mula dah suka pada labuci-labuci apa semua ni. Dah mula suka hak warna-warni. Kalau dulu semua kira pink ya. Pink dah semua. Ada bentuk yang comel-comel sikit, nampak macam princess sikit, okey jalan lah. Tapi bila dia dah mula pergi kepada umur 15 16, dia dah mula kepada taksub kepada dia punya kecantikan, perhiasan. Kalau dia ada motor sekali, dia hias motor dia cantik-cantik. Beza motor orang muda dengan motor orang tua. Motor orang tua ni saya boleh jalannya. Kan? Kadang mata sebelah pun tak ada kan. Lampu belakang pun tak ada. Saya boleh jalan. Tapi orang muda tak boleh. Benda tu aib bagi dia. Aib besar. Dia kena ada stiker kan. Abang tarik buntak kan. Dia ada macam-macam lah. Ada gambar ni gambar tu. Dia suka kepada zinat. Ini Allah bagi tahu kita semua wajib melalui fasa tu. Dia punya baju dia kena ada jenama. Dia punya seluar dia kalau dulu kembang bawah. Kan? Mai satu zaman dia kecil pula kat bawah. Mai satu zaman dia longgar habis semua. Kan? Hak Zlah punya trend saya tak tahu, tak ikut dah. Macam-macam trend lah ni. Ada hak angkat kaki sebelah. Tu semua zaman zinat. Semua orang akan menghadapi zaman tersebut. Kemudian dia akan melepasi zaman tu. Ketika itulah dia akan mula berlumba-lumba takatsuru fil amwal wal aulad. Masa tu depa dah tak kisah dah pasal main, dah tak kisah dah pasal hiburan, dah tak peduli dah pasal rambut sikat tepi ke sikat tengah ke sikat depan, remoh ke flat top ke apa ke, tak peduli dah. Masa tu sibuk cari duit tuan. Cari duit dan berbangga-bangga dengan kekayaan. Masa tu tak kisah dah pakai baju apa tak apa, saya cantik, kemas, elok apa, okey dah. Tapi duit dalam bank banyak. Harta banyak, aset ni, aset tu. Kan? Kadang pi jumpa apa nak deal beli tanah, beli emas, beli apa, rambut pun tak ada sikat. Dah tak peduli dah. Kan? Saya jumpa ramai dah. Dia jutawan ni main-main dengan rambut tak sikat apa semua. Kan? Dia dah mula dia punya fokus dia pada benda lain dah. Dia dah mula fokus kepada benda lain. Dan itulah yang berterusan sampai dia tua. Kalau dia tak mula orang kata mengawal diri dia dengan agama, dia akan bawa tu sampai sakaratul maut. Kalau dia jenis orang menega sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 kilo, dia sampai sakaratul maut pun duduk atas katil sekilo, 2 kilo, sekilo, 2 kilo. Sebab itulah ulama bagi peringatan tentang umur. Supaya semua fasa-fasa tadi tu kita dapat jalani dengan baik. Macam mana kita nak kontrol laib tadi tu? Laibun. Macam mana kita nak kontrol anak kita supaya lahwun, depa berhibur tapi dalam masa yang sama depa ambil agama. Macam mana kita nak kawal anak-anak kita yang remaja, depa suka kepada perhiasan, zinat, tapi dalam masa yang sama depa ambil agama. Dan macam mana kita nak kawal orang-orang dewasa sampai dia tua, depa mula suka kepada dia dalam Quran dia sebut amwal wal aulad. Amwal dulu, dia akan suka ligan. Duit sampai satu masa duit dia tak kisah. Dia mula berbangga dengan anak-anak dia pula. Dia tak apa, saya pencen dah, ni anak-anak saya pula. Anak saya yang ni seorang doktor, yang ni engineer, yang ni businessman. Dia mula suka cerita kepada orang tentang kejayaan anak masing-masing. Yang tu orang tua-tua, dia tak ada apa pun tak apa. Dia baju pagoda dengan kain pelekat, tak apa. Tapi anak saya semua berjaya. Macam tu. Sebab dalam Quran bagi tahu satu-satu tuan, ni ayat Quran ni. Lepas dia mula gila pada harta, dia akan gila pula pada anak-anak dia untuk cerita. Dan akhirnya mati macam tu saja. Habis dengan apa dia ada 4 fasa tadi tu, yang fasa takhir dia pecah 2, jadi 5 fasa umur dia ketika dalam dunia, habis macam tu saja. Kalau dia tak kawal dan dia tak bawa diri dia dalam agama, 4 ataupun 5 perkara ni akan menguasai dia. Dan jadilah kehidupan dia sama seperti orang tak beriman. Orang tak beriman pun macam tu hidup dia. Masa kecil main, besar sikit berhibur, besar sikit dia mula sibuk dengan apa kecantikan, besar sikit lagi sibuk dengan duit, besar sikit lagi mula bangga-bangga dengan anak-anak.
Lepas tu habis. Kan? Anak-anak bagi cucu duduk main dengan cucu, habis macam tu saja. Jadi sebab itulah setiap dia punya fasa dia ni ada disebutkan dalam kitab ini macam mana pergolakan yang berlaku ketika fasa-fasa tersebut dan macam mana kita nak kawal. Bukan kita boleh tinggal. Anak-anak kecil takkan kita tak bagi dia main, bagilah dia main. Dia nak berhibur, bagi dia berhibur. Dia suka berhias, bagi dia berhias. Dia suka cari duit, kita bagi dia cari duit. Tapi kita kena kontrol dia dari sudut agama, kena ajak dia halal dan haram, kena ajak dia limit, kena ajak dia had. Menega juga, bang mai semayang. Macam tu. Macam itulah Nabi SAW mentarbiah para sahabat. Para sahabat Nabi ni peniaga. Dan mereka ni dihujani dengan harta benda apa semua ni. Dan macam mana Nabi ajarkan mereka, Nabi tak suruh hampa tak payah menega, duduk di masjid semayang saja dah. Tapi Nabi ajak, bila mai bang saja, kedai-kedai semua tutup. Sampai ke hari ini. Mekah, Madinah, kalau bang dia tutup semua kedai. Orang tengah nak beli pun dia boleh halal. Dah balik. Dah bang dah. Tutup semua. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Kita boleh amai, tak ada masalah. Patut kita amai. Baik. Jadi, kita tangguh sampai takat ni saja. Boleh ni nanti noh. Boleh kuliah nah. Mana kata saya boleh sambung lah nanti. Saya duk ingat hari ni lah. Sebab kita tak tahu PKP ni sampai berapa lama. Dia biasa dia bagilah sampai 2 Februari lah apalah. Dekat-dekat sehari 2 hari dah nak habis tu. Kita dah nak raya dah. Sambung lagi 2 minggu. Sudah. Kan? Dia jadi pening kepala kita. Kita dah siap persediaan apa semua. Dah jadi kucak-kacir. Sebab tu kita tak tahu sampai bila. Jadi kalau kata boleh, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Sebab rahmat Allah ni turun di dalam majlis-majlis yang ada mengingati Allah dan Rasul. Lagi-lagi majlis yang melibatkan ilmu fardu ain, lagi-lagilah dia adalah satu majlis yang paling penting di antara semua ilmu. Sebab kena faham dia punya tingkatan ilmu. Ilmu fardu ain duk paling atas sekali. Walaupun orang kata, alah fardu ain, kafar, kelas asas fardu ain. Nampak macam lekeh tuan-tuan. Tapi dalam status ilmu dia paling tinggi. Kalau ada pengajian tafsir hebat, ulama besar mengajar tafsir. Satu surau lagi ada ustaz mengajar fiqh. Ustaz mengajar fiqh tu duduk dalam tu pahala dia lebih besar tuan-tuan. Sebab dia mengajar ilmu wajib. Tafsir tadi tu sunat tuan-tuan. Kalau mati dalam keadaan tak reti tafsir, tidak berdosa. Tapi kalau mati dalam keadaan tak reti semayang, berdosa besar lah. Jadi kena faham lah, beza ilmu fardu ain dengan ilmu sunat. Bukan ilmu sunat tu kita tinggal, tapi ilmu fardu ain kita lebihkan. Kita bagi rasa ada fadilat yang besar. Jadi alhamdulillah Allah izinkan fardu ain berjalan di tempat kita. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada seluruh kampung, seluruh Parit Buntak, seluruh Perak dan seluruh Malaysia, seluruh dunia insya-Allah. Jadi kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanallah bihamdih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.